Apa hukum kita telanjang dalam bilik sedangkan di dinding bilik tu ada nama Allah Muhammad? Ya gini, manusia ini kita ni kena ada adab. Dosa dok tapi adab dia panggil. Adab ini katanya Nabi, kita kalau duk sore pun sahabat tanya, "Pas lagu mana?" Hamba boleh kau dok buka semua pakaian telanjang lah misalnya. Katanya Nabi, Allah itu lebih berhak untuk kamu malu. Bukan tulisan Allah, tulisan Muhammad. Allah itu. Tak syarat ada tulisan Allah, tulisan Muhammad. Maka kita kalau nak buka setara mana, kalau boleh biar tinggal boxer saja, katanya ulama. Tapi kalau depan orang, wajib kena di antara pusat dengan lutut. Tu kalau kita sore. Kalau tanpa hajat, makruh hukum dia. Dan kalau tidur tak pakai gapo satu, hukum dia boleh membawa jakit gila. Tidur telanjang lagu ni. Macam budak umur setahun tak apa. Ni umur 40 tahun dah. Umur 50 tahun dah. Nama malu kat orang lah. Hukum dia makruh, tidak berdosa hukum dia dah. Makruh sahaja. Bagaimana dielok daripada kena tindih daripada tidur? Kena tindih ni banyak. Kalau orang nikah biasa ya tu. Kalau orang tak nikah misalnya kena tindih misalnya, apa hukum dia? Tindih di hatu lah maksud dia. Tindih di hatu ni kalau boleh jangan tidur menetai gini. Kita tidur nyengging gini. Barulah payah sikit dia nak tindih. Baca ayat kursi sikit. Boboh garai kau sikit dalam bilik supaya benda-benda lagu tu tidak ganggu kita nah. Apa hukum gantung gambar dalam rumah? Okey, gambar tu sendiri lagu mana? Kalau gambar lukisan, kalau gambar frame, gambar pokok gambar, hak tu harus hukumnya gantung. Lepas tu hadis Nabi kata hak gantung gambar tak masuk dalam rumah, hak tu ulama takwil gambar yang tidak senonoh. Kalau gambar yang senonoh, gambar ulama, gambar wali, gambar gapo dia pun boleh gantung hukum dia. Setiap benda Nabi kata tuba, berbahagialah orang apabila kita tengok dia, maka menyebabkan zikirullah. Iza ru'u zikirullah. Apabila kita tengok, maka kita ingat Allah. Maka kita pun gantung gambar tu kenali supaya semangat nak mengaji. Gantung gambar arti Korea, kau semangat nak mengaji. Hak tu gambar yang merosakkan kita. Maka kalau gambar-gambar lagu tu ulama kata boleh. Benda-benda yang menyebabkan semangat untuk buat ibadat, hukum dia sunat. Bahkan ada ulama kata, setiap benda yang menyebabkan kita jadi rajin ibadat, rajin gapo, sunat dah pula. Maka kalau kata gambar tu kenali, contohnya jadi semangat, ada ulama kata sunat dah pula. Hak larangan tu, larangan gambar hak tak menimbulkan semangat kebaikan, hak semangat maksiat pula. Okey. Hak tu gambar dah, gambar pokok gambar. Gambar lukisan pula. Ada ulama kata boleh lukisan. Tetapi jangan lukis sempurna, gambar potret, gambar gapo. Dan janganlah kita letak di tempat nampak macam mulia ke dia. Contohnya tinggi sangat, takut jadi nampak macam sembah. Tak haram pun ulama kata, moleknya jangan lebih daripada kepala, sekadar tu sahaja. Ulama kata, bukan nak kata jadi syirik gapo dia dak, takut manusia nampak tak molek, gitu sahaja. Cuma hak tak dibenarkannya patung. Patung ukiran tak boleh ada dalam rumah. Jadi masuk gantung gambar itu, kalulah gambar tu sendiri haram, maka gantung dia haram. Kalau gambar tu haruh, gantung dia pun haruh. Tu cara kaedah dia. Patung itu haram, maka patung tak boleh masuk dalam. Bapa kita kata haram ke gantung dah? Sebab malaikat tak masuk. Imam Ghazali syarah dalam Ihya dia kata, maksud malaikat tak masuk dalam rumah sini adalah malaikat ni maknanya cahaya. Cahaya sini maknanya ilmu. Tak masuk ke dalam rumah, ke dalam hati rumah ni. Orang yang ada patung maksiat dalam dia. Tu maksud dia. Jadi benda ni khilaf ulama. Mazhab Hanafi lebih ringan sikit, mazhab kita adalah kata makruh ada. Jadi kalau nak gantung atas pendapat kata boleh,
hak tak saya kata pun terpulang kepada dia. Cuma jangan kata gambar-gambar hak tak senonoh lah, gambar tak tutup aurat kau gapo dia, gambar kita masa menikah tak boleh lah. Benda lagu tu sipir dalam album sahaja. Kita beli makanan kat kedai, tiba-tiba dia will lebih. Pas tak ada nak hubungi kabar-kabar nak makan ke mana. Silap will lebih. Tiba-tiba nak telefon semula jadi hilang nombor telefon tu. Masa tu boleh panggil, masa sebelum order tu, masa order tu boleh telefon. Apabila dia duit lebih tu jadi hilang nombor telefon ke mana. Jadi tak boleh nak kontak semula. Jadi tak boleh nak hubungi kalau. Lagu mana rezeki kita lah makan. Kalau dia mari semula kita niat nak pakai bayar semula. Dah pada nak cakap nak tuhuk kena ayam penyek pula. Allah sedapnya lah ayam penyek dah pula. Cakap nak tuhuk boleh sepinggir pula, yawi lebih pula. Kita minta 2 pinggir, yawi 3 pinggir misalnya. Sudah. Nak tuhuk saya makan niat, lepas tu kalau dia mari amu nak bayar gitu. Kalau bangun subuh tak mandi dan terus solat, apa hukum dia? Hukum dia boleh, makruh sahaja. Ada ulama kata sunat mandi. Sekalipun kita tidak berjunuk tengah malam, sunat mandi. Kalau tak si mandi pun basuh tangan kita, basuh kemaluan kita. Takut-takut. Kita ya keadaan dia kalau benda tak yakin tidak wajib tapi sunat tu ada. Maka kalau kita bangun tidur pakai basuh muka ambil air semaya direct gapo dia tak basuh tak gapo dia, ada ulama kata makruh tak dapat fadilat basuh. Lagu tu. Betul kodok hari kematian sama dengan hari kelahiran. Tak tahulah orang kata lagu tu, hamba tak boleh nak pastikan juga. Banyak peristiwa-peristiwa sama hari lahir dengan hari kematian. Jadi ingatlah hari lahir kita, hari naah kita tu. Hari naah kita. Macam mana nak kenal diri? Belajarlah kenal diri kita tu siapa dia sebenarnya. Maka kita kena belajar. Macam mana nak kenal? Maka kita kena belajar. Kalau mari bisikan, mari gapo dia tu settle kata hamba nak belajar. Nak tahu perjalanan ustaz ketika belajar di Yaman, bagaimana pengalaman ustaz, payah ngaji di Yaman. Kalau nak gigilah, ambil pengalaman sendirilah. Hamba tak ngaji lah mana pergi duk main-main ya. Main pasir. Main galakting situ. Tak ngaji lah mana. Panjang-panjang tak boleh nak cerita, tepat lagu ni payah. Kalau nazar melih kambing masa mana afdal niat nazarnya? Niat nazar, lagu mana niat nazar? Nazar ni tak jadi dengan niat, nazar ni kena berlafaz. Contohnya aku nazar nak rebel tahun ni. Aku nazar nak jemelih kambing. Maka itu nazar. Kalau niat saja tak jadi. Maka afdalnya kalau kita nak rebel molek nazar. Apabila molek nazar dekat dengan nak jemelih. Jangan nazar awal takut tak ada nak buat masalah. Dekat hari nak rebel tu kita pun nazar. Amun nazar nak jadi wajib rebel kita, cuma apabila kita nazar tak boleh makan daging tu. Kalau nak makan kau kubah kau gapo jangan nazar rugi. Uta kau tak boleh. Apa maksud mimpi wali-wali guru kita yang selalu dengar kuliah? Mimpi molek lah. Mimpi molek. Kita tak tahu apa dia maksud dia. Mimpi ni macam-macam jenis. Tetapi mimpi ni masuk dalam kategori mimpi yang baik. Mimpi ulama, mimpi semaya. Ada ulama kata menunjukkan agama kita sekarang dalam keadaan baik. Gitu. Boleh cerita bagaimana perjuangan Imam Nawawi dalam menuntut ilmu. Imam Nawawi ni mengaji siapa tak menikah. Tu. Tengok dia berjuang. Kita berketak nak menikah. Mubtada khabar tak jumpa cari lagi, tiba-tiba nak menikah. Imam Nawawi ni mengaji, mengarem, siapa jadi wali pada masa tu pun tak ada nak menikah. Apa? Katanya ulama apabila manusia sudah berkahwin dengan ilmu, payah dah dia nak berkahwin dengan orang lain. Lagu tu perangannya. Antara cerita hebat Imam Nawawi. Ni cerita hebat sekali dah dalam hidup dia berkali. Ada seorang wali bermimpi. Mimpi ni cerita wali ni. Lepas ni ada orang
react pula dari dia. Nampak? Selamat mereact video ini. Nampak? Jadi Imam Nawawi ni ada seorang wali bermimpi. Dia bermimpi persidangan wali-wali. Wali ni bermimpi ada persidangan wali-wali. Tapi pada malam tu dia mari lewat, dia duduk belakang sekali. Wali tu. Maka wali tu cuik. Orang ramai ni duduk tengah persidang wali. Dia kata ada gapo dia malam ni ada mesyuarat ni, tergesa-gesa ni. Tak ada royak sepatah ni koyak kambo dia gapo dia. Katanya wali balik belakang dia kata gini. Hari ni wali kutub pada masa ni meninggal. Lepas tu lo ni mesyuarat persidangan wali-wali melantik ke seorang jadi wali kutub pada masa sekarang. Maka katanya orang tu kata nama gapo dia wali tu? Nama dia Yahya bin Syaraf An-Nawawi nama dia. Lepas tu dia duduk mana? Dia duduk di Dimashq. Maka wali tu orang Morocco rasa, orang Maghribi. Gi carilah. Cari akhirnya jumpalah Imam Nawawi duduk mengajar di satu pondok di Syria. Pondok ni masyhur ni. Darul Hadis Al-Ashrafiyah dipanggil. Dia pada masa tu jadi tok guru besar. Marilah tok wali tu duduk mengajar dalam masjid tu, mari tok wali tu muka pintu. Imam Nawawi duduk tengah mengajar. Apabila siapa saja tok wali tu, maka Imam Nawawi tutup kitab mengajar. Anak murid dia kata ada masalah gapo dia pula tok guru tutup. Maka Imam Nawawi panggil lelaki tu, mari. Masuk dalam bilik suluk dia. Mari masuk awak. Maka tok wali tu tak tahulah. Cuma dia tahulah kata ni Imam Nawawi sebab orang kata mana Imam Nawawi ni duk mengajar dia lah Imam Nawawi. Imam Nawawi pegang tangan dia masuk dalam bilik, maka Imam Nawawi pesan kepada dia, mu jangan beritahu siapa-siapa dia mimpi kamu saat ni. Kalau mu mimpi tu mu jangan royak kok siapa-siapa dia. Tu. Setara tu PhD-nya. Nengok. Baru puas hati PhD dah. Ni duk lipat orang. Zaman toh serabut nyo lipat orang kau jadi kau serabut. Ni cerita Imam Nawawi, pengalaman hidup dia di samping ilmu dia, amalan dia. Orang hebat juga dia. Perbezaan di antara zakat, wakaf, sedekah, hadiah. Saya pernah lalui situasi saya sedekah duit kat kawan, lepas tu dia cakap saya tak terima sedekah. Sudah. Zakat benda lain lah. Zakat ni pitih kita lah. Kalau ada banyak pitih waktu ambil zakat, itulah zakat lah. Wakaf pula pitih tak syarat ada pitih. Ada samah pun kita nak wakaf. Wakaf pitih tak boleh. Wakaf tunai dalam mazhab kita tak boleh wakaf tunai ni. Dalam mazhab lain, pasal silap hamba dalam mazhab Maliki kata boleh wakaf tunai ni. Lah ni banyak majlis agama apa buat wakaf tunai apa dia ni. Mazhab kita kena wakaf benda. Pitih tak boleh wakaf. Saya wakaf lah pitih ni. Tak boleh wakaf pitih. Patut pitih ni untuk guna kebajikan. Tak boleh. Ya sebab guna, ya kena wakaf benda dalam mazhab kita. Tu wakaf. Ikutlah, wakaf ni untuk kegunaan orang ramai, kita lepas milik kita jadi milik Tuhan. Sebab tu harta wakaf tak boleh dijual sebab dia milik Tuhan, bukan milik siapa-siapa. Sedekah ni pemberian kepada orang rendah. Kita beri sedekah kepada orang susah. Hadiah pula beri kepada orang lebih tinggi. Orang mari ceramah tempat kita pergi, ambillah sedekah kepada demo. Allah. Ngamuk demo kata sedekah. Hadiah. Benda sama saja, pemberian kepada seseorang belaka. Ni semua pemberian belaka. Tetapi masuk dalam hukum hakil tertentu. Hadiah nak muliakan dia. Jadi ada setengah orang tak boleh makan sedekah. Contohnya keluarga Nabi. Maka tak boleh kita beri dengan cara hina dia sedekah tahap tu. Tak boleh lah. Kena beri atas nama mulia, yakni hadiah. Benda beri supaya tolong ya. Lagu tu. Pahala lebih kurang sama ya, lebih kurang. Ainul basirah tu gapo dia ustaz? Ainul maknanya mata, basirah mata hati. Basirah. Yakni mata hati. Ainul basirah yakni mata hati. Orang yang ada mata hati dia tak akan buat jahat, dia tak akan buat zalim kat orang. Kalau kita kat demo ni tak ada mata hati langsung ni. Apa maksud tak ada mata hati? Tak ada perasaan untuk mengerti. Tak ada perasaan nak mengerti mengenai Allah, mengenai ketuhanan. Itu ainul basirah.
Apabila orang itu terbuka mata hati, yakni mengerti dan memahami, maka terbukaklah mata hati dia. Ni mata lenda. Tu ainul basirah. Nama orang ainul basirah tu tak tahu pas ke mana. Betul kau amalan surah At-Taubah perisai daripada laqad ja'akum rasulun min anfusikum tu. Amalan ulu balai oi panggil. Ni rekod belakang ni amalan ulu balai. Nama dia ikut ambo amun nak wi amalan Power Ranger pun. Demo deki apa? Amun nak wi dak mana? Amun nak wi amalan ulu balai dak kada-kada. Nikih nama gege kepa pula. Jadi ulama saja beri nama tak sebut tukar. Laqad ja'akum ni amal lepas kali semaya. Molek untuk perisai tubuh kita. Kenapa waktu selawat perlu berdiri, waktu berzikir kita tidak berdiri? Berdiri belakang, berzikir pun berdiri. Selawat pun berdiri. Ada selawat boleh duduk, ada selawat boleh berdiri. Bukan kata selawat saja berdiri, berzikir tak berdiri. Salah ni kenyataan soalan ni. Jadi ahli sunnah wal jamaah kata selawat nak berdiri boleh, nak duduk pun boleh. Zikir nak berdiri boleh, nak duduk pun boleh. Ikut dia lah, nak buat. Dia panggil up to you. Up to you kau panggil apa dia tak tahu. Apa hukum mandi wajib sedekah air mazi masih ada pada kemaluan? Air mazi tidak menyebabkan batal mandi. Air mani yang menyebabkan keluar mani. Kalau lepas pada kita mandi keluar air mani, sisa air mani saat ni daripada kemaluan kita sehingga zahir permukaan dia, maka tu wajib mandi. Tapi kalau air mazi tak apa, tidak batal, cuma batal air semaya sahaja. Tidak ulai mandi Apa hukum jika sedang wuduk terpegang tahi cicak pula? Kena ulai qada wuduk. Kena ulai qada wuduk, kena tahi cicak. Tak kena, tak batal ambil air semaya. Terus ke ambil air semaya sambil ketawa. Biar ke tahi cicak tu. Cuma tahi cicak tu kena basuh sebab dia najis, bukan dia membatalkan air sembahyang. Macam mana nak guna Yasin? Ayat 9 untuk pagar diri. Laqad ja'akum wa ja'alna min baini aydihim saddan. Situ dah. Harta benda dan tutup pandangan musuh mohon ijazah. Jangan nak ijazah saja. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim. Baca boleh 7 kali. Baca sekali tiup ke depan. Belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Akhir sekali yang ni arah. Akhir sekali baca yang ketujuh seduk. Telan dengan air liu. Telan niat masuk ayat tu pelindung kepada diri kita. Cara dia lagu tu. Tu ayat wa ja'alna min baini aydihim saddam wa min khalfihim saddam fa aghshaynahum fahum la yubsiru la kita sebut gitu. Fahum la yubsiru kayak gitu. Tekan di la yubsiru tak nampak. Insya-Allah tak nampak habis orang. Kita pun tak nampak orang pun tak nampak kita, tak tahu balik jatuh. Nama. Tu cara dia la tu ulai ke 3-4 kali ke yubsiru baru sebut Kenapa Syekh Abdul Qadir digelar raja para wali? Boleh ustaz cerita ke sikit. Ceritanya Syekh Abdul Qadir ni dapat gelaran raja para wali ni, amba sebut ringkasnya lah. Zaman Syekh Abdul Qadir kecil, dia ada seorang wali di kampung dia. Jauh lah daripada kampung dia, kena jalan jauh hujung kampung tu. Maka dia dan saing dia dalam 2 orang lagi, saing dia 3 orang nak pergi ziarah wali tu. Nak pergi ziarah wali kan? Moga ahli sunnah wal jamaah buat dia tu. Nak pergi ziarah wali. Bukan pergi ziarah gapo-gapo you, tak pergi ziarah mana. Dia pergi ziarah wali. Apabila pergi ziarah wali, maka dia pun buah tengah jalan. Kalau kita nak buah, mu nak pergi jumpa tu, mu niat gapo? Katanya seorang tu, aku nak tanya soalan kepada wali tu. Bunyi kata wali tu boleh jawab semua soalan. Soalan ni tentu dah demo tak boleh jawab. Payah soalan ni memang amu wak doh. Soalan ni memang dia tak boleh jawab. Kedua, patumu ambo nak saja adalah nak nanya juga soalan. Saja nak tengok dia boleh jawab ke tidak. Ketiga, Abdul Qadir, dia kecil sekali pada masa tu. Boleh makan es krim kali. Mu nak ikut juga orang nak mari ziarah, nak pergi ziarah juga. Mu nak niat ke apa? Ambo niat nak ambil berkat ya. Katanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Jalan-jalan tengok lagu tu, tok wali tu tak ada siapa rumah dia, tok wali tu mari. Glung depan tu. Depan dia.
Pelik pula cerita ni, suhu pula ambo. Bro, mari depan ni, maka tok wali tu kata kepada sain dia, mu akan mati dalam keadaan kubur. Kamu akan difitnah dengan harta. Dan kamu Abdul Qadir, aku tengok semua tekok-tekok wali berada di tapak kakimu. Tu bermula dia dapat bisyarah, dapat khabar gembira dia akan jadi ketua para wali-wali. Hebat sungguhlah cerita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ni. Kita tak percaya ke dia ikut kita lah. Moga kita minat periksa tu gak. Periksa tu ya matlamat hidup kita nah. Bukan kata orang dulu matlamat moga lain. Apa hukum tuai lembu akak jual lembu korban pada sehari sebelum hari raya korban, hari wak ntopak. Dan lembu itu disembelih pada esok hari. Biasa akak jual beli dibuat pada pagi hari raya lembu sembelih. Adakah sah dan tidak jualan bahagian korban tersebut? Gini. Ikut dia lah. Misalnya demo nak buat belih lembu. Demo atas okey kau lagu mana? Kalau nak beli lembu, akak-akak lah nak akak selalu tak apa. Okey, saya misalnya seminggu lagi nak raya rebel. Okey, saya nak beli lembu, okey beli akak jual beli. Tak ada masalah lah. Bak jual beli ikut dia nak akak bila setahun sebelum 10 tahun akan datang kau ikut awak nak beli dah lembu. Untuk 10 tahun akan datang. Ikut demo nak akak awalnya. Tak syarat kata kena pagi raya. Pagi raya tu jadi menyusah kat orang tu. Duk tunggu tu. Bak apa? Sore lagi tak mari. Borok besing kawan tu tunggu. Tak boleh sembelih. Tak boleh sembelih ibadat orang. Orang nak jemelih tak boleh ibadat orang. Ibadat korban ni kena minta izin daripada tuan milik siapa dia jaga rebel tahun ni. Maka pemilik korban itu mesti kena izin nak buat ibadat saya. Kalau dia sembelih, dia kena bayar ganti rugi. Lepas tunggu siapa pukul 12, mari. Jenera minta maaf. Kawan tu kata rasa 2 ekor rasa lembu aku sembelih hari ni. Nama 2 ekor aku rasa tak padan dengan 1 ekor aku ni. Maka buat apa? Tak ya, ada tu baru nak akak pagi tu. Allahu Rabbi, apa nak akak pagi tu nyo? Orang nak jemelih kaluk lah. Gini, siapa dia jual saya beli wakil kepada awak beli lembu rebel saya niat kau melih. Mudah lalu. Suruh wakil lalu baru tak timbul masalah. Ambo tak tengok lagi lembu tu. Awak wakil dah saya kan saya tak beli lembu. Saya pilih lah. Ya kena tengok dulu lembu. Tu kalau awak nak beli, ni kan awak wakil saya untuk beli. Saya tengok tu cukup dah lah. Saya je beli. Lagu tu. Tu kata kena belajar. Ni nak tengok juga, nak tengok apa dia. Awak suruh wakil dah saya untuk beli. Saya belilah. Kan lembu kecil. Weh, tak agak saya tak suruh wakil saya lah belinya. Nama? Tu. Ada orang tu nak tengok lembu. Nak tengok lembu apa dah kata. Mau suruh wakil tak percaya kamu. Jangan gitu. Gitu. Biar jelas benda tu. Ni dia suruh wakil dia nak tengok juga. Tak payah tengok lah. Dia duduk rumah makan nasi tak cara apa pun tak apa. Duduk main PUBG hari raya pun tak apa. Dah suruh wakil belakang dah beres. Boleh kada solat cara Syafi'i, puasa ikut Maliki? Boleh, tak ada masalah apa. Cerita pengalaman ustaz dengan Habib Omar dan bagaimana bermimpi bertemu dengan beliau. Tak tahulah, tak boleh ayat cerita berat telajuk nama ke suhu telajuk ambo. Cerita wali ni pun pakai suhu dengan tu. Wihak ni pula kan. Bagi ke orang gila suhu belaka lah ni. Boleh kodok zaman orang tua betul kodok zaman orang tua dulu beranak ramai contoh ni belah kena wi kat orang sore zakat. Tak syarat zakat ni. Ni bukan kata harta ni. Tak tahulah pengalaman orang tua dulu kau lagu mana ni belah orang lebih kau beranak wi zakat lah kat orang tak syarat ni bukan kuih ke apa dia dak. Tak tahulah ada orang pergi lagu tu Letak tapak tangan ketika baca surah Al-Asyri. Lau anzalna hazal Qur'ani mohon ijazah. Dari hadis kata hadis ni tidak sahih lah. Berat pula tak kena hadis sahih pula hadis dok ni bagi hadis maudhu lah begitu. Apabila baca surah tu sunat letak atas kepala hilangkan penyakit penipala, penyakit yang berkait dengan kepala. Lau anzalna hazal Qur'ana ala jabalin. Tak atas kepala. Jangan tak sini.
Ni tok sini. Tu sakit gigi, tok atas kepala. Tu cara dia ni. Tok atas kepala dan buat perasaan berat. Ni. Nangis. Gitu, tengok ke. Gapo dia? Kerana ayat ni turun, Nabi duduk atas unta bersembah unta. Nabi tengah naik unta, turun ayat ni, unta tu jatuh. Pop. Kerana berat. Maka kita tunjuk benda berat. Ayat Quran, lau anzalna hazal. Memang ayat ni berat sungguh. Lau anzalna hazal Quran, kalau kami turun ke Al-Quran atas bukit, nescaya dia akan khusyuk dan pecah bukit tu. Maka turun ayat tu berat dalam keadaan berat dan kita sunat begitu. Pertama nak buat macam keadaan berat, kedua ada riwayat kata tok atas kepala tu hilang penyakit berkait dengan kepala. Nah. Ijazah. Adakah dikira tahajud kalau tidur dulu baru solat isyak dan solat lain? Ya. Hukum mengambil wuduk sekali lagi sekalipun air wuduk masih yakin, itu dipanggil tajdid wuduk. Kalau batal dipanggil ambil wuduk biasa. Kalau ada air semaya lagi, ambil air semaya pula, itu dipanggil tajdid wuduk. Tajdid wuduk ni sunat jika kita buat benda-benda yang berkait dengan ambil semaya. Kita buat semaya dah, baru sunat tajdid wuduk. Tapi air semaya ada dah, tak buat gapo-gapo, pergi ambil lagi, tak molek, makruh hukumnya nah. Apa hukumnya kita menyukai seseorang itu namun tidak memberitahu dirinya sendiri dan hanya menyimpan perasaan itu sendiri? Lagu mana? Oh, ni dipanggil angau. Ni Piramli kata hanya angin pukul 11 saja yang dapat merawat tuan puteri ni jalan ni. Angin pukul 11 saja yang dapat menghilangkan penyakit ni. Gini, angau ataupun mati beragai. Kalau mati dengan sebab simpan perasaan kepada seseorang, maka mati itu dikira mati syahid. Sebagaimana Laila dan Qais mati kerana saling-saling menyimpan perasaan, itu mati syahid. Sekalipun kepada sejenis, suka kepada jatuh, benda ni haram. Tekan gitu maka mati dengan gitu. Mati syahid. Jangan buat benda haram, tak buat benda haram. Mati pendai perasaan saja. Hukum jumpa barang guna metal detector ni. Pengeser kan? Pengeser besi ni. Jumpa mah, jumpa cincin, jumpa gapo, apa hukum barang tu. Tengoklah dia mutih tanah siapa dia, tanah orang kena ikut orang lah. Maka semua yang berada dalam tanah tu milik tuan tanah lah. Jadi kalau kita pergi scan tanah kawasan tak ada orang cara, tak ada orang hidup dalam hutan mana, tu milik kita lah. Tapi kalau dia tanah orang, berat lagi di bank negara. Banyak, tu kau banyak situ. Nak tanya apa hukum bina badan? Badan ada dah tak payah bina, bukan bata, bukan rumah. Bina badan ni tengok apa hukum dia. Kalau benda itu untuk menjaga kesihatan tak apa. Tapi kalau nak tunjuk badan kita tu hebat, gapo dia nak riak kau gapo dia tubuh dia comel. Hak ni wampek, wonderful. Yang penting kerjasama. Hak ni sifat. Tidak kau rasa lebih bisa daripada wampek tu. Sekalipun bodoh letak pun, penting sifat tu bisa. Jadi apa hukum dia? Takut-takut membawa kepada riak katanya ulama. Kalau benda tu tak riak, misalnya kita buat kerja baru, buat kerja padi, buat gapo tubuh jadi sifat dengan diri. Peko kalau bayok, kalau kayu balok, sepak, palobah. Jadi kita kerja kita berat lagu tu. Jadi tubuh sifat dengan diri. Nak kata lagu mana dah. Gitulah. Benda dia harus. Ada ulama kata, lo ni tak tahulah. Dalam hadis Nabi kata sahabat-sahabat semua tubuh sifat belaka. Seperti bata yang tersusun. Bata kau susun susun gitu dah. Mata dia nampak petok perut. Maka lagu mana? Bina badan pun sunat. Kalau nak ambil atas pendapat tu boleh lah. Tapi Nabi bukan duk pakai besi. Nabi khidmat cuci koloh. Ambil tu. Dengan cara cuci koloh, nebah, ambil buluh ko. Sifat dengan cara tu insya-Allah pada faedah daripada duk akak besi gelegel suruh khidmat malah. Gitu. Semalam ustaz beritahu hik tidak membatalkan wuduk. Apa maksud ustaz mohon? Gini. Ambo tak perasa dah, ambo tak ingat dah. Ambo ingatnya hik tu hanya menyebabkan mandi wajib sebagaimana air mani menyebabkan mandi wajib. Sekalipun dia keluar daripada jalan depan, jalan belakang ko,
Dia keluar daripada kaedah, keluar sesuatu daripada jalan depan dengan jalan belakang. Macam air mani pun dia tak batal semaya. Tapi keluar sesuatu daripada jalan depan, dak dia menyebabkan mandi wajib. Maka haid pun oitino lah. Keluar sesuatu daripada jalan depan dia lah kita panggil. Cuma tak tengok kitab lagi lah. Molek cari sendirilah. Ana macam belak kitab letih jugalah. Apa hukum berlakon dan memainkan watak Nabi dan sahabat? Tak boleh. Setengah ulama kata tak boleh kerana haram, kerana berlakon ini menipu. Maka orang duk suka Nabi, Nabi lagu ni muka dia. Padahal muka kawin tu. Jadi ada unsur penipuan dengan muka Nabinya. Muka Nabi hok comel lagi. Muka dia tak comel lah mana. Jadi ada unsur penipuan. Maka ada ulama kata tak boleh berlakon watak Nabi, bukan jadi kafir, tapi jadi lagu tu. Jadi macam unsur penipuan lah. Kedua, kadang-kadang kita lakonkan watak bukan lagu tu perangai Nabi. Sudah. Jadi tak banyak unsur penipuan dalam tu. Maka ada ulama kata haram. Sahabat-sahabat pun ada kata sahabat besar tak boleh dilakonkan. Sahabat kecil-kecil boleh. Ada kata kalau nak berlakon kena tutup muka lah. Takut ada unsur penipuan berlakon lah. Gapo hukum doktor lelaki sambut kelahiran baby? Gini. Ya orang tino, kerja orang tino, patut orang tino. Tapi kalau orang jatuh terpaksa misalnya tak ada dah mati belakang dah orang tino atas muka dunia, dia seorang ya, doktor jatuh, maka terpaksa lah dia paling panas sekali, orang tino lain tak reti belakang, reti main PUBG ya. Reti main chatting, reti main internet ya. Maka tak reti sambut bodoh. Maka lelaki ni terpaksa dah atas nama darurat boleh. Ad-darurah tubihul mahzurah. Benda darurat membolehkan benda yang dilarang. Tapi lah ni lagu mana? Darurat kodok? Fikir-fikirlah. Mau cerita salah silah usul kitab, salah silsilah usul asal usul kitab kuning. Sudah, kitab kuning lagu mana tahu? Kitab jatuh dalam kunyit kau lagu mana jadi warna kuning ni? Orang dulu kitab warna kuning lagu ni, ke dia kulit dia warna kuning lagu ni, maka dia panggil kitab kuning. Maka lekat masyhur kitab-kitab Jawi ni kitab kuning lah ataupun kitab Turos. Gitu dah lah hamba tahu. Sejarah asal jadi jatuh dalam kunyit kau gapo hamba tak tahu tu. Akidah Mu'tazilah Jabariyah secara ringkas. Mu'tazilah ini orang yang berpegang akal lebih daripada Al-Quran. Qadariyah Jabariyah ni anak daripada fahame Mu'tazilah, keluarlah Jabariyah dengan Qadariyah. Jabriyah dengan Qadariyah muncul dalam perbahasan sifat kudrat. Timbullah kata makhluk boleh mencipta perbuatan sendiri jadi Qadariyah. Jabriyah manusia tak ada gapo-gapo seperti bulu diterbang oleh angin, maka dia buat maksiat pun tak apa, tak dosa. Muka perbuatan Tuhan berlaku. Timbul daripada gapo? Fahaman ni muncul tercawai daripada pegangnya Mu'tazilah. Bekerja di lautan sebagai diver. Turun dalam laut sebelum zuhur, naik permukaan 12 jam pula nak semaya lagu mana? Semaya jamak sebelum daripada nyelai tu, semaya jamak dulu ataupun jamak takhir. Niat jamak takhir gitu. Kalau kita kerja kita lagu tu. Beli emas bertangguh boleh qada, tak boleh beli emas bertangguh. Siapa yang dimaksudkan dengan orang awam dalam pengajian agama selain daripada mujtahid tu semua orang awam. Sekalipun dia 14 PhD pun dia tetap lagi orang awam. Selagi mana tak boleh buka mazhab, selagi mana orang ulama tak ijtihad dia mujtahid mutlak, lagi itulah dia orang awam. Cuma orang awam ni ada peringkat lah. Ada orang awam pandai, ada orang tak tahu apa, ada orang awam berarak, nama mendung, nama gitu. Siapa yang ustaz adakah hantu bertarah wali? Tak tahu lah hamba dia wali kau tidak. Cuma dia orang hebat lah. Lagu mana aku hamba tak kenal lah secara peribadi, secara khususnya. Ada orang kata dia wali tapi hamba tak tahulah. Masuk dalam kategori husnuzon dengan hamba Tuhan. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.